paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Riwayat Al-Bukhari. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا 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 وبمحمد نبيا ورسولا. Bicara bermanfaat pelbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah, masih lagi bersama saya Syafiq Saleh untuk pertemuan Destinasi IKIM, dan syukur apa yang kita laksanakan di petang ini tambah-tambah kepada sahabat pendengar yang bekerja bertugas dengan cara masing-masing lah. Ada yang berada kat rumah di pejabat, okey, dan juga yang berniaga kan, masya-Allah, dalam keadaan situasi semasa yang kita hadapi ini, pastikan juga kita tenang dan juga kita dapat laluinya dengan sebaik mungkin. Yang penting rancang sebaik-baiknya perjalanan kerja tugasan kita. Moga kita dapat kurangkan kesilapan. Situ yang penting, okey. Dan sekarang ni saya nak kongsikan satu hadis berkaitan dengan keutamaan alim dari abid. Okey. Daripada Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, dua orang disebutkan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
mengatakan salah seorang adalah ahli ibadah dan seorang lagi yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian baginda melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat At-Tirmizi. Okey, hadis ini hadis sahih dan juga pengajaran dari hadis ini iaitu kedudukan orang yang berilmu, yang beramal adalah lebih baik berbanding seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Dan perumpamaan orang berilmu seperti kedudukan Rasulullah SAW berbanding seorang abid hanya umpama orang kebanyakan yang paling rendah. Orang berilmu yang mengajarkan ilmu kepada orang lain akan didoakan oleh penduduk langit dan bumi, termasuk semut dan ikan di lautan. Masya Allah. Sama-samalah kita sebarkan kebaikan, sebarkan salam. Masya Allah, itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Okey. Dan cakap tentang nak sebar kebaikan, jom kita sama-sama nak dapatkan ilmu pada petang ini menerusi rancangan Fas'alunya, yang bermaksud tanyalah kami. Kita akan mendengarkan perkongsian dari yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM. Kita nak bincang dengan tajuk was-was dan keraguan dan di mana batasnya. Kita boleh bincang sama-sama. Tonton di Facebook Live IKIM FM dan juga ada soalan pertanyaan boleh hantarkan di talian WhatsApp konti 011-29004004. Kita akan bincang sama-sama nanti. Okey. Buat anda yang sedang memandu, hati-hati dan fokus dengan pemanduan anda di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita tak akan menyesal. Masa usia kita jangan
campur ni satu lagi. Berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Tarikh tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Masih ada peluang menabur jasa kepada ibu dan ayah. Wakaf adalah antara amalan terbaik dikirim sebagai hadiah kepada mereka. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma atau Kombat di laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Saya ulang, www.masjidkesuma.com.my. Sardin paket keluaran di Era. Wah, cantiknya. Kecoh ahli aku. Kau tak tahu ke? Inilah sardin viral. Satu-satunya sardin paket. Hijau ni tomato, merah ni cili. Lazat dan mudah koyak dan makan. Cuba bau. Sedapnya. Sardin viral ni produk Melayu kita tahu. Pasti halal. Oh, ya ke? Kat mana nak cari sardin viral ni? Kat pasar raya atau kedai-kedai ada. Tak pun kau beli je atas talian. Kau like page FB Sardin Viral. Atau hubungi nombor 06-799-6007. Sardin Viral. Sedapnya. 102.7 FM di Negeri Sembilan. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat lagi bertemu untuk siaran edisi hari Rabu petang. Kita nak bawakan perkongsian bersama rancangan Fas'aluna. Apakah maksud ia dalam bahasa Melayu? Selalu kita ulang. Okey, iaitu tanyalah kami. Kita juga nak alurkan pendengar sekalian untuk sama-sama sertai kita. Boleh tanyakan soalan, pertanyaan berdasarkan perbincangan dalam tajuk kita pada petang ini. Okey, kita aktifkan talian WhatsApp konti 01129004 dan juga di Facebook Live IKIM FM dah pun kita siarkan di situ. Kalau sahabat pendengar yang berada di Facebook Live kita boleh sama-sama juga untuk terus tonton di situ. Kalau kita dapat lihat waktu ini, Dr. Farid dah pun bersedia dengan perbincangan pada petang ini. InsyaAllah kita nak bersama, ini dia yang bersama Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Masya-Allah, apa khabar? Baik, Syafiq. Syafiq sihat? Berada macam biasa dah, Doktor. Kat konti ini berseorangan ini Tak apa. Orang kata ditemani dengan semangat Mona Jasman, penerbitnya. Okey. Masya-Allah. Doktor okey Doktor? Sepanjang laluan PKP ni. Alhamdulillah. Okey, orang kata kerja jalan macam biasa kan. Masya-Allah. Ya. Baik Doktor, jom kita nak terus buka tajuk kita pada petang ini, iaitu was-was dan keraguan. Di mana batasnya? Kalau kita lihat Doktor, perbincangan ni kalau di media sosial ada juga yang bertanya, dah sebelum apa-apa dah tanya dah ni. Ada yang kata was-was ni perlu ke untuk kita nak check dan balance tentang hukum hakam, ish betul, ish benar, hukum salah, makruh kan, semua kan. Itulah yang kita selalu berada di fikiran. Tapi kita nak dengar sedikit dahulu Doktor sebagai mukadimah dengan tajuk ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa bi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para pendengar yang dihormati sekalian, kita dapat bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna pada petang ini. Dan alhamdulillah kita juga nak berbicara tentang satu persoalan
yang penting sebenarnya pada hari ini, Syafiq ya, iaitu berkaitan dengan was-was dan keraguan, di mana batasnya. Kerana apa? Kerana memang sekali imbas, Syafiq ya, was-was dan keraguan ini dia agak negatif lah. Sebab itu ada yang persoalkan tadi, perlu ke kita ada was-was dan keraguan. Tetapi saya kira kita tidak boleh juga nak tolak sepenuhnya was-was dan keraguan ini, terutama sekali hari ini. Kita hidup dalam keadaan yang banyak perkara yang tidak pasti dan tidak menentu, Syafiq ya. Ada yang kata sekarang ni susah nak percaya sekarang ni. Susah nak percaya dan jangan mudah percaya. Apa maksudnya itu? Maksudnya kena adalah elemen keraguan itu dalam kita kehidupan seharian menjalani kehidupan seharian kita ni. Kalau main percaya je semua benda, itu yang selalu kena tipu tu. Itu yang selalu tersilap dan lain-lain lagi. Jadi di situ kita lihat dia punya persoalannya. Ada sedikit persoalan di situ. Dan kalau kita perlu ragu, sampai tahap mana kita boleh ragu? Dan dalam aspek apa yang kita harus ragu? Dan aspek mana yang kita harus utamakan keyakinan. Jadi itu yang mungkin antara perkara yang penting yang harus kita bicarakan pada hari ini, Syafiq ya. Betul. Mungkin secara peringkat awal ni, saya rasa yang penting ialah kita melihat dulu dia punya aspek dia tu, dia punya konteks yang mana perlu, yang mana tak perlu tu. Saya rasa secara umum kita boleh bagi kepada dua lah kehidupan kita ni. Satu, kehidupan yang bersifat duniawi kita ni, sifat duniawi kita hidup seharian kita ini dengan masyarakat, dengan manusia lain. Di situ ruang keraguan itu saya rasa ada, Syafiq ya. Kerana hari ini misalnya kita berada dalam ruang media sosial misalnya. Betul. Yang kita selalu mendapat maklumat-maklumat yang diberikan kepada kita dalam bentuknya yang begitu banyak sekali. Setiap hari dapat maklumat itu, maklumat ini. Dan kita juga tidak kadang-kadang mengenali sumber sebenar maklumat yang kita dapat itu. Maka di situ ada keperluan sebenarnya untuk kita meletakkan beberapa aspek keraguan terhadap perkara-perkara itu. Sebab itu dalam Islam pun kita diminta supaya tatabayyanu, supaya kita benar-benar menyelidik apa sahaja yang kita dapat. Tetapi sudah pasti di sana nanti akan ada batasnya. Kita ada satu lagi aspek hidup kita, Syafiq ya. Iaitu kehidupan agama kita. Iaitu hal yang berkaitan dengan kepercayaan kita, akidah kita. Di situ adalah ruang atau aspek yang sebenarnya ruang keraguannya amat kecil sekali. Malah dalam beberapa hal kita tidak boleh sedikit pun ragu tentang perkara yang kita percayai. Jadi nampak tak di situ dia sebenarnya ada tempat yang kita perlu ketengahkan elemen keraguan itu, tetapi ada tempat-tempat yang sebenarnya kita harus cuba sedaya upaya untuk membuang segala bentuk keraguan dan memulakan apa-apa sahaja ilmu kita tentang satu perkara itu dengan keyakinan, lawan kepada keraguan. InsyaAllah kita akan huraikan dengan lebih lanjut, Syafiq ya, tentang di mana tempat yang kita boleh
ragu, tetapi di mana tempat yang sebenarnya keyakinan itu yang paling penting untuk kita ketengahkan, insya-Allah. Betul. Kita kena tahu juga was-was ni sebenarnya ada kebaikannya juga, kan doktor? Supaya kita lebih, orang kata apa, macam bahasa kita lah, berhati-hati. Kan, cek dulu tabayun seperti apa yang doktor kabarkan tadi. Baik doktor, kita nak berehat seketika doktor, dan kembali selepas ni kita nak tahu seperti apa yang doktor sebutkan tadi, bagaimana, di mana kegunaannya tu, okey? Dan kita jemput juga sahabat-sahabat pendengar untuk sama-sama hantarkan pertanyaan, persoalan anda. Dah pun kita aktifkan untuk talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan anda di ruangan komen di Facebook Live IKIM FM. Kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kekal bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. Lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi. إلى صراطك المستقيم. إلى صراطك المستقيم. وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kita berada di rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, dan di talian WhatsApp konti juga di Facebook IKIM FM. Kita sedang juga bersama dengan para pendengar untuk anda sama-sama berkongsikan pertanyaan dan juga soalan-soalan bersama kita, okey. Dan di talian Skype kita masih lagi bersama dengan, ini dia yang berusaha, Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik atau Pusat Syara Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Dan doktor, tadi doktor dah berikan kepada kita berkaitan tajuk ini, iaitu was-was dan keraguan. Di mana batasnya? Jadi doktor, di mana dan juga bagaimana kegunaannya tu doktor? Silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Sama. Tadi kita sebutkan bahawa ruang atau konteks yang kita selalunya melibatkan keraguan ini
adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian. Betul. Di situ sebenarnya banyak aspek yang menyebabkan kadang-kadang perlu kita meragui sesuatu perkara tersebut. Bukan apa, kerana kita berada dalam kalangan manusia ataupun masyarakat yang pelbagai, Syafiq, ya. Ya. Ada yang kadang-kala mempunyai kelemahan dari sudut memberikan maklumat kepada kita. Jadi kita nak terus ambil maklumat yang diberi itu secara pasti pun kadang-kadang sukar. Melainkan kita kena tabayun, kita kena mencari, menyelidik sumbernya dengan betul. Kepastian. Malah yang lebih mungkin yang lebih memberi mudarat ialah apabila sumbernya itu juga mempunyai niat-niat yang tidak baik, niat-niat yang jahat misalnya. Contohnya dalam social media hari ini, orang menipu melalui social media, Syafiq, ya. Ya, betul. Minta sedekah, contohnya kan, minta sedekah tapi sebenarnya menipu, satu bentuk penipuan misalnya, minta duit. Jadi kalaulah kita ni tak ada langsung elemen keraguan dekat situ, Syafiq, ya. Main terima saja, di situ ada bahayanya. Cuma yang kita nak tekankan, keraguan itu dia amat bergantung kepada sumber maklumat kita tu. Ya. Kalau sumber maklumat kita itu sudah kuat, sudah kokoh, sudah berwibawa, jadi ruang untuk ragu dan was-was itu sebenarnya minimum lah, dia kurang lah. Jadi kita sendiri pun jangan jadikan keraguan tu dah jadi macam kita punya habit pula, Syafiq, ya. Betul. Malah sebenarnya was-was atau ragu ini dia boleh jadi satu penyakit. Dalam psikologi dia memang ada satu penyakit yang dipanggil OCD, Obsessive Compulsive Disorder, OCD. Yang menunjukkan orang yang dia tidak sentiasa tidak ada keyakinan terhadap sesuatu dan sentiasa sahaja dia nak melakukan sesuatu tu secara berkali-kali. Kadang-kadang dia basuh tangan, dia rasa tak yakin bersih, dia basuh lagi. Dia ulang basuh. Kadang-kadang dia susun benda pun, dia susun macam ni, dia susun, kemudian dia ulang balik, dia susun balik. Kemudian kalau dia pergi meninggalkan rumah, dia mula terlupa, dia terasa tak kunci pintu ke, dia masuk balik sampai 4-5 kali. Ayat kadang-kadang kita pun ya. Kadang-kadang kita pun tengok hatta dalam ibadat pun ada orang yang kadang-kadang takbir tu banyak kali. Sampai imam dah mula sujud, dah masuk rakaat pertama, rakaat kedua dia masih tak lepas lagi dia punya takbiratul ihram tu. Ya. Kerana itu sudah jadi penyakit, Syafiq, ya. Yang itu yang kita nak elakkan. Sebab itu saya rasa kena ada keseimbangan. Betul kita kata tadi, ada tempat-tempat yang kita boleh meragui sesuatu perkara, tetapi ada perkara-perkara yang kalau kita tahu bahawa sumbernya ataupun lazimnya perkara itu merupakan perkara yang baik, perkara yang betul, maka tidak perlulah kita nak meragui lagi. Kita kena yakinlah. Sebab itu dalam Islam dia ada satu konsep, Syafiq, yang dipanggil konsep tawatur. Dalam hadis misalnya kita pernah dengar hadis mutawatir. Betul. Tapi konsep tawatur ini dia bukan sekadar dalam hadis saja. Dia melibatkan khabar, berita atau maklumat yang diberikan kepada kita oleh seseorang. Tawatur itu ialah apabila sumber maklumat yang kita dapat itu begitu kuat, mungkin dari segi contohnya jumlah orang yang menceritakan kepada kita suatu perkara itu terlalu ramai, sehingga akal kita tidak boleh mengatakan bahawa mereka itu menipu. Contoh, Syafiq, ya. Contoh. Baik. Katakanlah Syafiq pergi ke IKIM tadi. Ada seorang orang IKIM kata, ada aksiden lah dekat Bangi tadi. Lepas tu Syafiq jumpa lagi seorang. Dia duduk Bangi juga. Dia kata ada aksiden lah kat Bangi tadi. Lepas tu ada seorang lagi. Katalah kalau ada 15 orang dekat IKIM tu kerja, semua duduk di Bangi. 14 orang jumpa Syafiq, semua kata ada aksiden. Pada ketika itu Syafiq dah tak boleh nak kata saya nak ragu lagi, saya nak tunggu sampai 100 orang cakap baru saya percaya. Itu dah penyakit tu kalau macam tu. Tak percaya pula. Kerana tak percaya, penyakit was-was dan ragu-ragu yang bahaya. Kerana lazimnya akal manusia ini apabila sudah
ramai dan yang membicarakan, mengkhabarkan kepada kita itu juga orang yang berwibawa, yang kita boleh percayai, kita pun kenal orang tu orang yang tak pernah menipu, maka dia sudah menjadi khabar sadiq, dia panggil, khabar yang benar. Dan hadis mutawatir itulah dia punya konsep. Bila ramai perawi satu-satu hadis itu, martabat hadis itu naik menjadi hadis mutawatir, dan kita kena yakin tentang kesahihan hadis itu dan martabat hadis tersebut. Samalah dengan kehidupan kita ni, Syafiq. Kalaulah kita mendapat satu sumber yang sahih, yang dengar daripada ramai orang, maka sepatutnya kita sudah tidak lagi ada sifat ragu-ragu tentang perkara itu, dan kita harus move on. Kita harus jadikan itu sebagai ilmu kita, dan kita kena bergerak, kehidupan kita itu kena bergerak dengan lancar. Okey, itu tentang urusan dunia kita, Syafiq. Saya katakan tadi bahawa ada satu lagi aspek kehidupan kita, iaitu hal-hal agama. Hal-hal agama ini, dia kita dapat melalui satu sumber yang cukup berwibawa, iaitu daripada khabar seorang Rasul. Jadi, sebab itu ulama-ulama kita dahulu, berbicara tentang ilmu, sumber ilmu, tadi kita dah kata bahawa kalau ramai orang yang datang membawa berita kepada kita, maka khabar yang dibawa itu dia jadi khabar sadiq, khabar yang benar. Tetapi para ulama kita juga menceritakan bahawa ada satu lagi khabar yang juga benar, tetapi yang membawanya itu tak semestinya ramai. Yang ini, tetapi yang membawanya itu merupakan seorang yang cukup berwibawa dan ada bukti-bukti tentang kebenarannya. Contohnya ialah seorang Rasul. Jadi macam Nabi Muhammad SAW misalnya. Ketika awal-awal Nabi Muhammad itu mendapat wahyu daripada Jibril misalnya, Nabi Muhammad hanya seorang saja. Tapi bila Nabi Muhammad menyampaikan kepada sahabat-sahabat, jadi banyak, jadi mutawatir lah yang macam kita sebut tadi. Sahabat-sahabat dengar, sahabat sampaikan, tetapi awalnya itu hanya seorang saja Nabi Muhammad dapat daripada Jibril alaihissalam. Tetapi bagi kita, dalam akidah kita, itu tetap dipanggil khabar yang sadiq, khabar yang benar. Jadi sebab itulah Syafiq, dalam hal-hal keagamaan, misalnya hal akidah. Hal akidah ni tentang adanya Tuhan, adanya hari kiamat, adanya kehidupan selepas mati, adanya azab kubur, adanya malaikat-malaikat yang menjalankan pelbagai tugas, ada yang menulis kita punya kebaikan dan keburukan. Semua itu kita dapat melalui satu sumber, iaitu daripada khabar Rasul. Rasul yang membawa itu. Walaupun dia seorang, baginda seorang, tetapi baginda tetap sumber yang cukup berwibawa. Ada mukjizatnya, ada kewibawaan Nabi itu sendiri diterima oleh semua orang. Maka sebab itu, yang itu pun tidak boleh ada ruang-ruang keraguan. Sebab itu dalam akidah Islam, kalau kita belajar, Syafiq, antara syarat akidah yang sahihah, akidah yang benar itu ialah dia mesti bersifat jazim. Jazim ni maksudnya kita punya keyakinan itu mesti 100%. Mesti al-yaqin. Dia tidak boleh ada elemen unsur-unsur syak. Tidak boleh ada unsur-unsur zan, tidak boleh ada unsur-unsur waham. Jadi tiga benda tu. Tu kalau nak bincang, kita kena bincang fas'aluna lain, Syafiq. Zan, syak dan waham itu adalah unsur-unsur keraguan. Walaupun sedikit. Zan tu dia lebih sedikit, dia 30% je ragu dia. Kalau syak tu 50% ragu dia. Kalau waham 70% ragu dia. Jadi lagi-lagi banyak keraguan. Dalam akidah, dalam hal-hal percaya Tuhan, percaya kepada hari akhirat, percaya kepada malaikat, lain-lain tu, dia tidak boleh 99% pun tak boleh, Syafiq. Kerana apa? Kerana markah lulusnya ialah 100%. Itu periksa yang dahsyat tu, Syafiq. Kita dulu 80 pun masih A lagi kan. Tinggi lah tu. Tapi akidah 99% pun tidak lulus lagi. Kerana dia mesti jazim. Jazim itu maknanya kena 100%, kena 100%. Maka di situ ruang ragu ini tidak boleh. Harus kita tepikan. Sebab itu kita kena bermula dengan percaya kepada kenabian Nabi Muhammad dan khabar daripada Nabi Muhammad SAW tu. Dan dari situlah kita percaya kepada agama kita. Nanti kita boleh
bicarakan lagi, Syafiq. InsyaAllah kita akan pecah-pecahkan lagi laluan bicara kita. Tapi sambil-sambil ni doktor ada juga yang memberikan soalan, pertanyaan. Doktor, kalau sedikitlah, kalau boleh selitkan nanti di hujung tentang apa zikir dan juga amalan-amalan supaya tidak ada rasa was-was. Sebab berlaku juga seringkali sahabat pendengar kita, saya gabungkan beberapa soalan berkaitan dengan bila waktu wuduk tu. Mulalah kan. Lagi tak kena rambut ke apa ke kan. Macam-macam juga. Mungkin doktor boleh berikan sedikit panduan lagi. Okey. Right. Kita nak berehat seketika dan anda jangan ke mana-mana. Kekalkan bersama IKIM dan terus hantarkan soalan pertanyaan anda di WhatsApp konti 01729004 dan juga di Facebook Live IKIM FM. Kembali selepas ni, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. At-Tawwab. Apa makna At-Tawwab? At-Tawwab artinya yang maha menerima taubat. Kita ini pentaubat. Dia maha menerima. Orang yang senantiasa bersedia menerima tetamu tentu akan selalu mempelawa tetamunya datang. Hal yang sama lebih hebat pada Allah kerana dia sentiasa menanti saat kita memohon, "Ya Allah, aku bertaubat padamu." Ketika itulah dia berkata, "Akulah yang namanya At-Tawwab." Aku, kata Allah, adalah seperti mana yang kamu gambarkan diriku, maka itulah aku. Kalau kita menggambarkan Allah dengan At-Tawwab, yang sentiasa menerima taubat, insya-Allah Allah akan pandang kita dengan wajah yang sentiasa meredai atas kita. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyatakan bahawa pemakaian pelitup mulut dan hidung merupakan satu daripada langkah pencegahan bagi membendung penyebaran virus termasuk virus COVID-19. Justru memakai pelitup hidung dan mulut atau face mask ketika ini sudah menjadi norma baru dalam kehidupan sejak penularan wabak pandemik COVID-19. Namun pastikan anda melupuskan pelitup mulut dan hidung yang telah digunakan dengan betul dan tidak membuang di merata-rata tempat bagi mengelakkan jangkitan kepada orang lain. IKIM kongsikan tips melupuskan pelitup hidung dan mulut yang disarankan oleh KKM. Pertama, putuskan bahagian tepi pada tali hidung dan mulut. Kedua, lipat pelitup mulut dan hidung anda ke arah dalam dengan kemas dan ikat menggunakan tali yang telah diputuskan. Ketiga, pelitup hidung dan mulut terpakai ke dalam tong sampah yang tertutup. Dan terakhir, cuci tangan dengan air sabun selepas membuang pelitup hidung dan mulut. Bersama kita memutuskan rantaian COVID-19 dengan mengamalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup hidung dan mulut ketika berada di luar dan kerap membasuh tangan menggunakan air dan sabun atau cecair pembasmi kuman. Pesanan putuskan rantaian COVID-19 ini dibawakan oleh IKIM. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah kita berada di rancangan Fas'aluna, Tanyalah Kami, bersama dengan tetamu kita di talian Skype waktu ini yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syarah IKIM, dan kita bincang dengan tajuk was-was dan keraguan, di mana batasnya. Saya kira kalau kita dengar dari awal tadi kita dah faham doktor, di mana kegunaannya dan juga bagaimana was-was dan keraguan ini betapa penting dalam ilmu ataupun situasi sekarang ni doktor. Kan kalau kita lihat info yang kita tak tahu sahih ke tidak ke, kadang-kadang penting juga doktor. Was-was ni dia macam bertanya-bertanya lah kan, bertanya persoalan, iya ke? Betul ke? Kan? Tetapi berhati-hati seperti apa yang doktor pesankan tadi, takut-takut nanti ada pula jadi macam satu penyakit kepada kita. Okey. Baik doktor, mungkin kita boleh bawakan soalan doktor. Seperti tadi yang ada yang bertanya berkaitan dengan apa amalan yang boleh kita nak kurangkan was-was ni, terutamanya dalam ibadah lah. Takut waktu wuduk tu kan rasa tak kena ke macam mana doktor. Silakan. Okey, terima kasih Syafiq. Sama. Ya,
poin awal tadi tu penting yang Syafiq sebut sebelum kita mula yang akhir ni. Ya. Kita memang ada ruang was-was dan syak atau ragu-ragu itu. Tetapi dia mestilah keraguan yang membawa kita kepada penyelidikan. Okey. Keraguan yang membawa kita kepada tabayun. Investigation further. Bukan keraguan yang menyebabkan kita jadi kaku dan tak tahu nak buat apa dan terus berada dalam keadaan dia panggil skeptical. Kita skeptik saja, kita tak percaya apa-apa langsung, sehingga kita pun takut nak keluar. Itu dah jadi penyakit tadilah, Syafiq. Okey. Kita tak nak benda-benda begitu. Kita nak kita letakkan batas keraguan itu hanya untuk kita benar-benar menyelidiki apa sahaja perkara yang kita rasa tidak yakin tersebut, supaya membawa kita kepada keyakinan. Okey. Dan bila kita kata yakin itu bukan yakin yang sembrono, Syafiq. Betul. Ada pula orang dia tak nak langsung ni, dia terima saja semua benda. Sebab saya kan nakkan keyakinan, so saya yakin semua benda betul. Tak boleh juga. Sebab itu dalam akidah tadi, walaupun kita kata syarat pertama itu adalah jazim, kuat, hati itu memang kokoh percaya, tetapi ada syarat lain yang diletakkan oleh para ulama kita, iaitu muwafaqah lil haqiqah. Maknanya dia bukan sekadar kuat, tetapi mesti selari dengan hakikat. Mesti benar, Syafiq. Ada orang dia percaya sungguh satu perkara, tapi yang dia percaya itu tak betul. Percaya hantu. Oh, ada hantu. Jangan keluar masa maghrib, nanti kena sorok kan. Itu kan famous kan cerita tu, dan mungkin ada orang sampai besar pun masih percaya lagi. Ada hantu dekat pokok tu kat ni kan. Tetapi tidak ada muwafaqah lil haqiqahnya, tidak ada hakikatnya, tidak ada. Dan yang ada lagi syarat ketiga, dalil, ma'ad dalil. Dia mesti kan ada dalil. Mesti percaya dengan asas ilmu. Jadi cantik akidah Islam tu. Memang kata jangan ada was-was dan keraguan, tetapi haruslah benar apa yang kita percaya itu, dan haruslah ada dalil dan ilmunya. Itu baru sah keyakinan yang kita ada tu. Tentang soalan tadi, Syafiq, yang bertanya tentang zikir dan ni, saya rasa yang paling cantik adalah Al-Quran bila menyatakan bahawa yang kerja buat was-was ni antaranya ialah syaitan. Yang bernama Al-Khannas, yang kita dok baca, qul ya ayyuha qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Jadi ada satu syaitan yang bernama Khannas ni yang duk sentiasa membisikkan was-was. Untuk kita mengelakkan tu, bacalah surah Qul a'udzu birabbin nas itu. Sebab Qul a'udzu birabbin nas itu, surah An-Nas itu bermula dengan ta'awuz. Kita meminta perlindungan daripada Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenarnya empunya dan juga pencipta dan pengawal dan pemelihara kita, dan juga yang menciptakan syaitan dan iblis juga. Jadi hanya kepada Allah lah sebenarnya kita punya tempat kita berlindung. Jadi kalau nak kita ni sentiasa kuat dengan keyakinan, bacalah surah An-Nas itu, Qul a'udzu birabbin nas. Malah menjadi amalan ulama-ulama kita dahulu, sebelum bersolat itu, sebelum angkat takbir itu, dia akan dibaca Qul a'udzu birabbin nas sebagai salah satu cara nak mengelakkan kita daripada bisikan-bisikan tidak khusyuk sembahyang dan lagi. Selain itu ada juga doa yang dibaca, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik, ataupun sabbit qulubana ala dinika. Wahai Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati manusia, kuatkanlah, sabitkanlah, tanamkanlah hati-hati kami ini kepada agamamu. Jadi itu juga satu doa yang juga kita selalu baca, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika, supaya kita nanti tidak diganggu gugat, tidak oleh hal-hal keraguan ini, Syafiq. Dan yang paling mudah sekali, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu memang kita sentiasa baca bersama Fatihah kita, dan itu merupakan juga ta'awuz. Maknanya permohonan perlindungan kita kepada Allah Ta'ala, sama seperti surah Al-Nas, surah An-Nas tadi, Qul a'udzu birabbin nas. Dah 3 dah saya bagi ayat Quran dan juga
mungkin doa lah yang muqallibal qulub. Saya cakap ni untuk saya dulu. Saya sendiri kena amalkan sebab kita bercakap ni sedap. Tapi apa-apa pun kita amalkan zikir-zikir ini supaya ia menjadi teras kepada keyakinan kita terhadap agama kita ni, Syafiq ya. Sebab hari ini antara masalah kita ialah orang kadang-kadang menanamkan keraguan ni bukan sekadar tentang hal-hal keduniaan ni saja, Syafiq. Agama ni pun dicuba nak tanamkan keraguan. Betul ke ada Tuhan? Tunjuk ke aku mana Tuhan kau? Kan benda-benda macam tu kalau orang yang tak ada kuat dia punya keyakinan terhadap Nabi, terhadap khabar Nabi, nanti dia akan datang keraguan. Sebab itu Islam itu dia bermula dengan keyakinan. Kita mula dengan yakin kepada Nabi itu, dan bila Nabi bawa kepada kita ilmu dan juga wahyu tentang agama ini, kita terus yakin dengan keseluruhan agama yang diberi oleh Nabi tersebut. Ya, Masya Allah. Itu dia yang perlu kita lihat dari sudut amalan ibadah yang perlu kita kukuhkan lagi, mantapkan lagi kan. Baik Doktor, mungkin sedikit lagi masa ada juga yang berikan pandangan dan juga persoalan berkaitan dengan was-was ni, boleh ke Doktor kalau kita gunakan tentang isu-isu makanan yang halal, sebab baru ni kan trending juga pasal isu daging. Jadi Doktor, macam mana Doktor kegunaannya? Boleh, sebab itu saya kata tadi, urusan-urusan duniawi kita ni walaupun halal tu dia berkaitan dengan agama, lebih-lebih lagi lah, sebab agama mensyaratkan kita supaya makan benda yang halal dan tayyib, halalan tayyibah. Sedangkan hari ini, Syafiq, ramai orang yang suka buat benda-benda yang mengelirukan, menipu apa semua ni. Jadi kita jadi susah hidup kita. Jadi kalau kita mudah saja, hantam sajalah. Kan? Tak bolehlah begitu. Di situ dah pasti kena ada sifat ragu dan was-was yang positif lah, yang macam saya sebut tadi, Syafiq. Jangan sampai tak nak sentuh langsung daging dah. Sebab saya memang terlalu was-was. Itu nanti kita takut jadi penyakit OCD yang kita sebutkan tadi kan. Tetapi kita kena ada had, kita kena ada keseimbangan antara kita bermula dengan mungkin ragu, tetapi bila kita buat investigation, examination, penyelidikan, bila dah nyata kepada kita berdasarkan sumber maklumat dan apa semua benda yang betul, maka ikutlah yang betul tu. Jangan sentiasa ke belakang, lama-lama kita tak maju ke depan dari sudut amalan dan juga dari sudut ilmu kita, Syafiq. Baik Doktor, Masya Allah, kita dah faham di situ, dan pastikan juga was-was kita ini digunakan pada tempat yang betul dan sahih. Masya Allah. Betul. Baik Doktor, kita dah sampai di ujung pertemuan. Mungkin sedikit Doktor kesimpulan dari tajuk ini. Silakan. Okey, kita bercakap tentang was-was dan keraguan. Mungkin orang kata was-was ada ke yang baik? Semua tak baiklah. Bukanlah itu maksud kita. Yang kita maksudkan itu sifat tidak mudah mempercayai secara sembrono tanpa meletakkan sedikit benteng untuk kita mula dengan persoalan-persoalan, kan? Betul ke ni? Tetapi lepas tu kita kena berterusan mencari kebenaran tersebut dan mencari sumber-sumber yang betul, dan bila kita dah dapat sumber yang betul, maka kita harus bergerak ke depan berasaskan kepada keyakinan kita terhadap perkara yang kita terima itu, dan kita majulah untuk kita terus. Jangan sampai kita kata kalau macam tu tak ada langsung benda yang betul lah. Saya tak nak terima apa-apa maklumat pun. Tak boleh begitu. Jadi kita kena bijaksana. Tuhan bagi akal kepada kita, Tuhan bagi panca indera, gunakan semuanya itu. Tuhan bagi agama kepada kita, semuanya itu untuk kita gunakan untuk mencari kebenaran dan akhirnya maju ke hadapan, Syafiq. Ya, insyaAllah semoga kegunaan kemajuan itu adalah untuk ummah dan juga diri kita sendiri ni, supaya lebih memahami tentang isu-isu yang berkaitan dengan was-was, keraguan sekalipun adalah untuk kegunaan agama Islam, insyaAllah. Terima kasih Doktor atas perbincangan ini, dan soalan-soalan yang kita dapat insyaAllah kita akan cuba bawakan untuk pertemuan yang akan datang. Okey? InsyaAllah. Waktu ni saja Doktor pertemuan kita. Buat Doktor jaga diri baik-baik dekat rumah, Doktor. Jaga kesihatan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang ikuti rancangan Fas'aluna Tanyalah Kami di setiap hari Rabu, dan anda boleh sama-sama tonton semula rancangan Fas'aluna yang kita siarkan di Facebook Live IKIM FM. Boleh buat ulang kaji sama-sama, dengarkan semula insya-Allah. Okey, kekalkan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kota Kinabalu 93.9. Ayo sertai kempen Jom Menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 03-8926-7019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Apa itu daging kultur? Buku baru terbitan IKIM bertajuk Daging Kultur, Konsep Sejarah dan Hukum Islam telah menguraikan tentang teknologi terkini dalam industri pemakanan, iaitu penghasilan daging yang bukan dengan cara penternakan haiwan tetapi dalam penghasilan dalam makmal. Buku ini amat sesuai untuk segenap lapisan masyarakat yang berminat dengan teknologi dalam industri pemakanan, tidak kira dari pelajar sekolah dan mahasiswa universiti hingga penggiat industri pemakanan sendiri yang sudah terlibat secara langsung dalam industri ini. Jom dapatkan segera buku ini dengan tawaran diskaun menarik di www.ikimniaga.my atau hubungi Unit Pembangunan Ekonomi dan Pemasaran di talian 03-6204-6389 atau 6204-6388. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasa sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasa. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-5119-9000. Penyertaan adalah terhad. Kalau kita bercakap tentang rahsia, katalah aib orang, dan setakat aib yang kita tahu itu, kita ada kuasa dan pengaruh atas orang yang mempunyai rahsia. Maknanya kalau orang yang jahat, dia boleh mengugut. Kalau tidak dia kawal, dia akan memusnahkan. Buatlah undang macam mana sekalipun, hanya buku undang-undang tu yang tebal. Kerana itu, sifat kebertanggungjawaban dan akhlak itu memainkan peranan yang besar. Nak dengar rancangan Santapan Jiwa untuk Kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Semalam takkan lagi berulang, peluang pastikan datang, mengajar lagi erti hidup di dunia ini. Oh, hari ini masih bernafas lagi, dan selagi itu ku beri sepenuh hati ini. Kini aku berjanji, andai ada rasa kau rasa susah senang lalui bersama, percayalah aku kan tetap ada. Ini bukan hanya mimpi, dan tak pernah ku berhenti. Ini semua kerana kau selalu ada. Ini semua tak terjadi kalau bukan karena mimpi. Ini semua kerana kau selalu ada. Semua yang ada pada diri ini, tak satu pun yang ku miliki. Walau ku tak sempurna, kau tetap terus ada.
selalu ada. Setiap masa selalu ada. Setiap masa selalu ada. Ini bukan hanya mimpi. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 14 Jamadil Akhir 1442 Hijrah bersamaan 27 Januari 2021. Kangar Alustar 7.28 minit malam, Pulau Pinang 7.29, Ipoh 7.28, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam 7.27, Seremban dan Bandar Melaka 7.26, Johor Bahru 7.20, Kuantan 7.22, Kuala Terengganu 7.18, Kota Baru 7.21, Miri 6.37 minit petang, Kuching 6.55, Lahad Datu